Ida, kita pergi ambil air nak tak? Air kat rumah aku dah nak habis lah. Waktu gini orang tak ramai kat sana. Jomlah Farida, teman kita. Kita pergi sama-sama lah. Pergi ambil air? Boleh juga. Aku pun memang nak ambil air juga ni. Makanya kami berdua pun pergilah ke arah tempat paip air tu dengan menggunakan kereta sorong yang dibuat oleh bapa anti lah dan diisikan dengan 4 tin minyak tanah yang kosong untuk isi air. Dan si Faridah ni pun samalah. Dia pun bawa kereta sorong juga dengan ada satu balang besar untuk isi air kat situ. Dalam perjalanan tu, kita kena lalui kawasan pokok asam yang tinggi dan besar pokok tu. Dan suasana kampung kan, memang waktu tu dah pukul 10 lebih macam tu, memanglah sunyi sepi sebab ramai yang dah mula tidur. Tapi di tempat pokok asam tu, anti terpandang sesuatu dekat atas pokok tu. Dan mata anti waktu tu kan, macam nampak ada sosok wanita tengah duduk dekat atas dahan pokok tu. Dengan rambut dia panjang terjuntai sampai paras pinggang dia. Tapi muka dia tak nampak berapa jelas lah. Dan kaki dia tu macam berayun-rayun je perlahan-lahan. Macam orang tengah, orang kata duduk santai-santai macam tu kan. Anti nampak makhluk tu tengah pandang je kita orang tahu. Ida, kau nampak tak kat atas pokok asam tu? Macam ada perempuan lah tengok kat kita. Aku dari tadi dah nampak tahu tak? Kau kalau nak sembahyang tarawih, kau jangan sembahyang sini. Lambat. Kau pergi sana. Dah lah 8. Laju pula tu. Ya gue. Dekat surau tu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum, amin. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, Allahu Akbar. Woi, bagus imam ni, seketul je ambil. Steady lah. Ramailah orang pergi dekat surau tu. Yang dia orang tak tahu, tahun ni imam tu dah bertukar tempat kerja. Imam dah tak duduk kat kampung tu. Yang tinggal Imam Sabah, umurnya 75 tahun. Sebelum start, ramailah orang tu lah. Dia orang dah tahu lah ni, surau ni laju. Tiba-tiba dengar suara imam, lurus dah dapatkan saf. Betul ke ni? Weh, biar betul. Betul lah kot dah ramai ni. Allahu Akbar. Macam je weh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa tu senyap? Orang kat belakang pula senyap. Ar-Rahman, tak peranjat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Maliki yaumiddin. Makmum kat belakang, ini baru isyak, belum tarawih lagi weh. Sedih betul. Jangan cakap orang lelaki, orang perempuan dekat balik tabir tu. Dekat balik tabir tu, dia dah tahu dah. Dia dengar, siapa imam malam ni? Allahu Akbar. Kalau dia dengar Allahu Akbar, habislah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua pada hari ini sihat-sihat belaka lah hendaknya ya, insya-Allah. Baiklah,
Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa membuang masa lagi. Hari ni KSM nak cerita pasal apa Adalah beberapa kisah untuk hari ni, tapi KSM nak cerita pasal pokok lah. Pokok, orang kata pokok kekabu. Jadinya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa nikmal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kami. Okey, baiklah. Untuk kisah yang pertama pada malam ni kita nak cerita pasal pokok kekabu. Tahu-tahu cerita dia macam ni. Kita terus dengan kisah yang pertama ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid dan saya nak tanya korang lah kan. Kalau jumpa hantu ke, jumpa ponti ke, ataupun seumpama dengannya tu, korang lari ataupun tidak? Satu lagi soalan saya, boleh ke korang lari? Kan biasanya kalau nampak benda-benda macam ni, lutut tu dah goyang kan? Jadinya nanti kalau korang jumpa betul-betul, korang story lah pula ya. Okey. Ini adalah dua pengalaman yang saya nak ceritakan ni. Mungkinlah seram ataupun mungkin juga kelakar lah. Korang sendirilah nilai cerita dia macam mana. Okey, kisah pertama ni masa saya balik daripada rombongan sekolah ke Kuala Lumpur. Lawatan sambil belajar lah tu. Pergi zoo, Tugu Negara, museum dan masjid negara tu. Itu standard lah sekolah masa-masa zaman dulu tu kan. Mana ada Twin Tower lagi zaman tu. Okeylah. Saya kena naik bas daripada sekolah seawal jam 6 pagi tau. Tapi sebab abah saya tak ada masa tu, saya pun kayuhlah basikal daripada rumah subuh-subuh lagi. 3 km tu untuk nak jalan nak sampai ke sekolah tu. Dan kawan-kawan yang lain area rumah saya ni hanya 2 orang je yang ikut rombongan tu. Tapi diorang ni ayah diorang lah yang hantar dek motor pergi ke sekolah. Dipendekkan ceritalah. Habis lawatan sambil belajar apa semua, kami pun balik semula ke sekolah. Dan sampai je dekat sekolah waktu tu, masa saya turun daripada bas tu dah pukul 11 malam. Dan kawan lain semua mak ayah jemput kan. Masing-masing mak ayah dah tunggu dah kat dalam kawasan sekolah tu. Dan saya pula waktu ni tawakal je lah. Kayu basikal seorang-seorang je lah saya waktu tu. Nak tempuh 3 km ni untuk nak sampai ke rumah ni kan. Okeylah. Saya kena lalu 2 tanah perkuburan tau dalam perjalanan daripada sekolah nak sampai ke rumah tu. Dan kalau daripada sekolah ni, lalu dekat kawasan kubur Islam dulu. Baru lalu dekat kawasan kubur Cina pula. Dan kawasan kubur Islam ni dia tak nampak sangat lah sebab dia dekat lereng-lereng bukit dekat bawah tu tau. Tapi yang jirat Cina ni betul-betul lereng bukit menghadap tepi jalan utama tu. Dan kalau berhenti dekat tepi jalan tu, siap boleh pijak lagi simen kubur Cina tu. Dan sebenarnya laluan tu memang hari-hari saya dah lalu sebenarnya. Tapi siang lah masa sekolah lah kan. Dan paling lewat pun saya akan lalu dekat situ. Paling lewat pun senja lah saya lalu dekat situ. Dan malam memang tak pernah lagi lah saya lalu dekat situ. Kiranya kali ni adalah first time lah saya lalu dekat situ naik basikal seorang-seorang pula tu. Pukul 11 malam kan. Rasa takut tu sebenarnya waktu tu macam tak ada lah. Sebab ni jalan yang saya dah biasa saya lalu. Dan waktu lalu dekat kawasan kubur Islam tu saya relax je. Tenang je kan. Lampu jalan pun ada. Kira okey lagi lah. Macam terang lagi lah. Cuma yang buatkan saya muskil sikit masa nak sampai dekat jerat Cina tu. Sebab dekat situ kawasan dia punyalah gelap. Lampu jalan semua mati. Nak tak nak terpaksalah kayu juga basikal ni. Selesai je saya lalu dekat jerat Cina ni, masih ada setengah lagi perjalanan untuk sampai ke rumah tau. Yang pelik time saya lalu dekat situ, sebab tak ada satu pun motor ataupun kereta yang lalu kat situ. Dan saya pun teruskan juga, tawakal, cekalkan hati, terus mengayuh. Saya kayuh macam biasa je lah, sebab penat kan, jalan pun jauh. Jadi tak adalah orang kata kayuh tu macam nak racing. Kayuh relax, perlahan.
Tiba-tiba dekat sebelah kiri saya ni terjonggol budak kecil kepala botak tau. Dia ni boleh berjoging pula tengah-tengah malam kat sini. Terkejut saya sampai terlepas kaki saya dekat pedal basikal tu. Dah rasa macam nak jatuh dah sebenarnya. Dan saya pun cuba stabilkan semula. Nasib baik tak jatuh tau. Dan budak tu, time saya nak terjatuh tu, boleh pula dia senyum tersengih je dekat saya. Terus tengkuk saya ni meremang gila. Dan lutut saya waktu ni dah rasa macam dah tak ada dah. Tenaga saya dah macam dah habis dah. Nak kayuh ni pun macam tak mampu. Dan basikal saya jadi macam berat gila tau time ni. Dan budak tu pula selamba je. Dia lari ikut dekat sebelah saya. Saya jadi macam blank sekejap tau. Dan sempatlah saya ni istighfar dan sebut Allahu Akbar. Saya jerit kuat-kuat waktu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba kan budak tu berhenti tau. Dan saya confirm lah kan. Saya terus memang dah tak toleh dah. Kayu. Sampailah kat rumah. Berpeluh panas sejuk saya jadinya. Dan pelik jugalah. Ada budak main sorang-sorang dekat tepi jalan dah tengah-tengah malam macam tu. Dan area situ memang tak ada rumah orang tau. Semak samun dengan beluka je yang ada. Yang ada pun rumah saya je. Itu pun kena masuk jauh ke dalam baru sampai rumah saya. Okey, ni kisah yang pertama. Untuk kisah yang kedua pula. Kisah yang kedua ni, masa ni saya dekat kolej tau. Ada kenduri rumah makcik saya dekat Seri Gombak. Lepas kenduri tu, saya kenalah menapak keluar. Sebab bas dah tak masuk dekat area tu bila malam. Dan jam waktu tu saya tengok kan lebih kurang dalam pukul 10 lebih lah macam tu tau. Jadinya saya pun jalan. Menapak. Jalan ke bus stop ni kena lalu dekat jalan belakang kedai tau. Kena ikut jalan tu. Kira macam shortcut lah lalu situ kan. Jadi jalan. Jalan punya jalan. Akhirnya dah jumpalah dekat bus stop tu. Dan dekat area tu memang gelap sikit walaupun siang. Sebab ada pokok kekabu besar dan rendang dekat belakang bus stop tu. Dan bila malam lagi tak payah cerita lah. Memang gelap gelita lah cerita dia. Dan satu lagi sebab kedai semua memang dah tutup tau time tu. Yalah, waktu tu dah pukul 10 lebih malam kan. Last bus dekat situ dalam pukul 11 tau. Dan bus stop ni pula dibuat secara macam memanjang menghadap ke bukit tu. Mungkin sebab ramai orang akan gunakan bus stop ni tunggu bas. Masa-masa sibuk lah. Dan itu yang dia buat ni memanjang. Tapi malam tu satu lampu je yang hidup tau dekat bawah bus stop tu. Lampu tu yang lampu belah kiri. Itu pun malap je lampu dia. Yang belah kanan memang gelap gelita. Tak ada lampu langsung yang hidup kat situ. Dan time tu memang tak ada orang lain tau. Saya sorang-sorang je dekat bus stop tu. Saya duduk sorang-sorang kan sambil layan-layan perasaan ni. Sambil saya pun menyanyilah slow-slow. Orang kata nak hilangkan rasa takut tu. Tengok jam. Lagi 20 minit ni nak sampai pukul 11. Dan saya ni waktu ni kan masih sorang lagi tau kat situ. Sunyi betul area situ. Sebab area tu betul-betul jalan mati depan kedai. Jadinya tak adalah kenderaan masuk pada waktu malam. Hanya bas je akan lalu kat situ. Tunggu bas ke? Nak ke mana tu? Sentak saya waktu ni tau. Itu soalan daripada seseorang dekat hujung kanan belah bus stop tu. Tempat yang gelap saya cakap tadi tu lah. Dan suara tu suara seorang perempuan tau. Dalam saya ni kan saya cubalah perhatikan. Saya nampaklah sama-sama. Dia duduk dekat dalam gelap tu. Nak balik Pantai Baru ni. Dan waktu ni kan saya terus je tenung. Nak pastikan siapalah yang bertanya ni. Dan bila masa pula dia ada dekat situ. Kalau dia ada dekat situ daripada tadi, takkanlah saya tak perasan kan. Kita tak pernah tengok awak pun kat sini. Awak bukan orang sini kan? Dan waktu ni kan saya dah terdiam dah. Nampak tau. Dia bangun. Lepas tu dia berdiri. Menghadap bukit dekat depan tepi tu. Tapi dia tak bergerak. Dia statik je berdiri kat situ. Dan keadaan yang gelap dekat tempat dia berdiri tu buat saya ni rasa macam lagi seram tau. Meremang saya. Dengan pakaian dia waktu tu yang serba hitam. Tak tahulah dia pakai tudung ke apa. Tapi sebab bahagian kepala dia tu nampak macam kembang. Nampak macam besar macam tu. Kalau awak nak tahu, kita duduk dekat area situ. Dan waktu dia kata macam tu kan, sambil tangan dia tu, dia tunjuk, dia halakan dekat atas bukit tu. Dan saya dalam otak saya ni kan, mana ada apa dekat atas bukit tu? Hutan ada lah. Dan hati saya dah mula hura dah, ada kucing-kacir dah waktu tu. Dan lutut saya dah macam lemah dan menggeletar habis dah ni satu badan. Dan saya tak mampu nak bangun tu. Nak lari pula, buatnya dikejar garang. Macam mana? Lagi masalah kan? Dan waktu ni dah seluar saya dah rasa macam basah je gitu kan. Dah terus hilang jap jantan saya kan. Terkaku saya kat situ.
Dan waktu ni tiba-tiba saya dengar bunyi horn. Allahu Akbar, ya Allah, Alhamdulillah sangat-sangat. Lampu bas pun menyuluh ke seluruh bus stop tu. Sebelum berhenti betul-betul dekat depan saya. Saya jeling kat ujung tu tau. Lega. Perempuan tu dah tak ada dah kat situ. Yang turun daripada bas ni adalah beberapa orang, wanita dengan lelaki lah. Cepat-cepat saya naik bas dan duduk dekat belakang driver tu. Nasib baiklah bas ni sampai tepat pada masanya. Kalau tak, boleh mati keras saya dekat bus stop tu. Dan sekian. Ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama pada malam ni. Macam mana anda rasa dengan kisah yang pertama ni? Agak creepy juga Tunggu dekat bus stop seorang-seorang kan. Tiba-tiba ada orang tegur pula. Ya Allah, janganlah minta jauh sangat-sangat. Okey, baiklah. Kita terus dengan kisah yang kedua pada malam ni. Okey, baiklah. Kita terus dengan kisah yang kedua kita pada malam ni. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizam dan ni saya nak kongsikan satu pengalaman seram yang dialami oleh saya sendiri sewaktu zaman remaja dulu-dululah. Dan kisah ni kira kisah dah lama lah jadi dah. Tapi insya-Allah saya masih ingat setiap perkara yang berlaku pada waktu tu. Kalau tak silap, masa berlaku kejadian tu, saya masih bersekolah lah dekat tingkatan 5. Dan masa tu kami ni berlima, kira best friend forever lah. Yang mana kesemuanya adalah kawan-kawan asrama saya. Dan semuanya berlaku pada satu malam tu, dekat malam minggu. Biasanya lah bila malam-malam minggu, bila time-time cuti macam ni, kami semua bebas lah nak buat apa benda aktiviti pun tanpa ada pantuan yang ketat daripada warden asrama ni. So, malam tu salah seorang daripada geng saya ni ajak kami semua ni fly pergi keluar asrama waktu tu. Yelah, sesekali kata dia nak jugalah merasa juga angin malam dan udara segar dekat luar asrama tu. Walaupun apa yang kami bakal buat ni sebenarnya salah lah di sisi undang-undang asrama. Tapi kami ni tak adalah takut sangat pun. Sebabnya dah lali sangat. Kami berlima ni didenda oleh warden. Paling kuat pun kena bersihkan kawasan asrama. Ataupun kena rotan je dekat punggung. Tu biasalah. Itu semua tak jadi masalah lah bagi kami. Benda kecil je. Biasalah kan. Budak lelaki lah katakan. Jadinya malam tu kami pun membuat perancangan yang rapi lah. Dah plan baik-baik punya kan. Agar semua yang dirancang ni berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Dan malam tu kan lebih kurang pukul 11.30 malam macam tu. Dan kami pun macam biasalah menjalankan operasi ala-ala ketenteraan yang biasa kami amalkan. Bila semua kita orang dah check, dah riki-riki, line dah clear pun semua, kami berlima pun segeralah bertolak menuju ke laluan tikus yang biasa kami gunakan. Entah kenapa tak malam tu kan suasananya macam suram je dan menyeramkan lebih daripada biasalah. Dan saya ni kan tengok kiri, tengok kanan. Tengok kiri, tengok kanan kan. Sepanjang perjalanan ni menuju ke laluan tikus tersebut. Lain macam tau aura dia tu. Dan vibe dia malam tu susahlah saya nak terangkan. Tapi memang creepy habis lah. Dan untuk pengetahuan korang lah, laluan tikus tu sebenarnya agak terpencil dan sunyi je. Dan kalau orang tak biasa, pasti rasa takut, rasa seram nak lalu kat situ. Dan selain pada suram dan sunyi, terdapat satu pokok kekabu tua yang cukup besar dan tinggi. Betul-betul dekat tepi lubang pagar yang kita orang buat tu. Tempat kita orang nak fly tu, lalu lubang tu lah. Pokok tu betul-betul dekat tepi tu. Dan saya ni memang secara peribadi agak kurang selesa lah dengan adanya pokok tu kat situ. Setiap kali lalu je dekat bawah pokok tu, saya mesti dapat rasakan ada satu aura yang macam tak syok lah, macam kurang menyenangkan lah bila lalu dekat situ. Dan kami berlima akhirnya sampailah dekat bawah pokok kekabu tua tersebut. Jalan sampailah kat situ. Bermakna lubang pagar tu hanya beberapa meter je dekat depan kita orang tahu time tu. Tengah duk kita orang berjalan nak ke lubang tu lah tiba-tiba salah seorang daripada kami ni ternampak sesuatu yang duduk betul-betul dekat atas dahan pokok kekabu tu, yang betul-betul berada dekat tepi kami tahu waktu ni sekarang ni. Yang nampak ni nama dia Abu. Dan mulut dia ni boleh tahan lah celupa. Memang mulut dia ni celupa. Main cakap lepas je. Dan boleh pula time ni si Abu ni pergi menegur. Korang. Kejap. Aku nampak macam ada orang lah dekat atas pokok tu.
Tu orang. Kau nampak tak? Hantu lah tu kot. Takkan orang pula je tak? Bila dia cakap je macam tu, kita orang berlima ni terus berhenti. Terkaku sekejap tau. Terfikir juga saya ni, ada betul juga cakap si Abu ni. Kalau manusia takkanlah nak keluar time-time macam ni. Dan pula tu boleh pula duduk dekat atas dahan pokok tu kan. Dan bila Abu ni cakap perkataan hantu je, terus kami berlima ni dah rasa serba tak kena dah. Dah tak tentu arah dah waktu tu kan. Dan salah seorang dari kami ni cubalah bertindak berani. Dengan cuba untuk menyuluh sekali lagi ke tempat yang Abu nampak kelibat tu tadi. Dan sebaik saja dia menyuluh dekat situ. Kau ni Abu, biar betik kau ni. Tak ada apa-apa pun. Kau ni cakap kau sedap mulut je lah. Jangan sembarang tegur lah kau ni. Hei, buat apa ramai-ramai? Korang tak tidur ke? Dan bila saya dengar je suara macam tu, terus rasa longgar dah kepala lutut kita orang dah. Bila dengar suara tu. Dan si Abu ni pula cubalah suluh daripada mana datangnya suara tersebut. Dan ternyata kelihatan satu sosok lembaga perempuan berbaju putih lusuh dengan rambut panjang berdiri membelakangkan kami. Weh, kau tengok tu, hantu Dan itu je lah yang mampu keluar daripada mulut kami masa tu. Tanpa buang masa, kami teruslah berlari pulang ke asrama. Dan masa tengah kami berlari-lari itulah, hantu tu mula ketawa mengilai-ngilai. Dan kami teruskan berlari tanpa menoleh ke belakang. Walaupun kami dapat rasakan suara tu kuat dekat belakang kami waktu tu. Seolah-olah benda tu mengejar kami daripada belakang. Dan terus kami berlari sampailah masuk ke dalam dom asrama tu. Sampai je terus melompat ke atas katil sambil berselubung dengan selimut. Dan saya waktu tu hanya mampu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran yang saya hafal je. Berulang-ulang kali saya baca. Betul tak betul tu belakang kira. Janji saya baca. Dan itu je lah yang mampu saya lakukan. Itulah kisah pengalaman seram kami berlima sewaktu bersekolah di asrama yang cukup keras. Semoga apa yang saya paparkan ni menjadi iktibar dan pedoman bagi kita semualah. Terutama sekali pada student-student yang masih tinggal dekat asrama tu. Dan untuk korang yang tinggal kat asrama tu, patuhilah undang-undang asrama dan janganlah sesekali fly. Dan itulah tidak baik ya kawan-kawan. Itu adalah melanggar peraturan asrama. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah ni ya. Okey, kita terus dengan kisah yang ketiga pada malam ni. Okey, baiklah. Sampailah kita ke kisah yang ketiga pada malam ni. Kita terus dengan kisah yang ketiga. Hai semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya May. Panggil Aunty May lah senang Dulu Aunty tinggal dekat satu kampung ni lah. Dan kampung ni kebanyakannya diduduki oleh orang-orang Cina. Oleh sebab dahulu memang susah sangat nak dapat rumah dekat kampung-kampung lain ni, makanya keluarga Aunty ni terpaksalah menyewa sebuah rumah kecil kepunyaan seorang tauke Cina lah kat situ. Dan ada juga keluarga Melayu lain yang tinggal dekat dalam kampung tu sebenarnya. Dan dari situ Aunty pun dapatlah berkawan dengan seorang kawan Aunty tu, nama dia Faridah. Dan sekarang ni si Faridah ni dah ada kat KL, dah pun uzur dah tua dah. Dan Faridah ni masa tu tinggal tak jauh daripada rumah Aunty dekat kampung tu. Jadinya satu malam tu lah, Aunty dengan Faridah ni bercadang untuk mengambil air daripada paip tepi jalan yang disediakan kerajaan bagi mereka yang tak ada bekalan air dekat rumah. Dan waktu tu dah malam lah. Dah hampir-hampir pukul 10 malam dah macam tu. Ida, kita pergi ambil air nak tak? Air kat rumah aku dah nak habis lah. Waktu gini orang tak ramai kat sana. Jomlah Faridah, teman kita. Kita pergi sama-sama lah. Pergi ambil air? Boleh juga. Aku pun memang nak ambil air juga ni.
Makanya kami berdua pun pergilah ke arah tempat paip air tu dengan menggunakan kereta sorong yang dibuat oleh bapa anti lah dan diisikan dengan 4 tin minyak tanah yang kosong untuk isi air. Dan si Faridah ni pun samalah. Dia pun bawa kereta sorong juga dengan ada satu balang besar untuk isi air kat situ. Dalam perjalanan tu, kita kena lalui kawasan pokok asam yang tinggi dan besar pokok tu. Dan suasana kampung kan, memang waktu tu dah pukul 10 lebih macam tu, memanglah sunyi sepi sebab ramai yang dah mula tidur. Tapi di tempat pokok asam tu, anti terpandang sesuatu dekat atas pokok tu. Dan mata anti waktu tu kan, macam nampak ada sosok wanita tengah duduk dekat atas dahan pokok tu. Dengan rambut dia panjang terjuntai sampai paras pinggang dia. Tapi muka dia tak nampak berapa jelas lah. Dan kaki dia tu macam berayun-rayun je perlahan-lahan. Macam orang tengah, orang kata duduk santai-santai macam tu kan. Anti nampak makhluk tu tengah pandang je kita orang tahu. Ida, kau nampak tak kat atas pokok asam tu? Macam ada perempuan lah tengok kat kita. Aku dari tadi dah nampak tahu tak? Kau tahu tak macam mana dia boleh ada kat situ? Aku nampak dia terbang tahu. Tadi dia tu singgap dekat atas dahan pokok tu. Dah lah Mei, cepatlah ambil air tu. Kita boleh balik cepat-cepat Mei. Dah. Betul ke kau nampak dia terbang tadi? Dah, aku takut lah dah. Dah. Jangan cakap apa-apa lah. Cepatlah ambil air tu. Dan sedang kami mengisi air ni, kami terdengar tahu sayup-sayup seperti suara orang menyanyi-nyanyi dekat atas pokok tu sambil ketawa-ketawa kecil. Dan itu yang buat kami jadi ni, waktu ni tengah isi air dalam baldi ni, jadi tak tentu arah dah. Selepas isian air kami ni dah penuh apa semua, kami pun cepat-cepatlah beredar daripada situ. Dan time balik tu memang huru-hara kita orang ni berjalan. Yelah, bila dah tahu benda tu macam mematikan kami je kan. Marilah sini. Marilah. Dan masa kami tengah berjalan ni, kami perasan tau, perempuan tu tadi, macam dia turun daripada pokok tu, ketebak bunyi dia, lepas tu dia jalan. Jalan dengan kaki macam terseret-seret tau. Dan perempuan tu jalan, ikut daripada belakang. Ikut belakang kami lah waktu tu. Janganlah laju-laju. Kita jalanlah sama-sama. Dan bila dah nak sampai dekat rumah Aunty Faridah ni kan, tiba-tiba Faridah ni terus berlari, terus masuk dalam rumah dia. Tinggallah Aunty ni sorang-sorang kan, tengah menolak kereta sorong yang berat tu kan, sambil menangis dah Aunty waktu tu. Last Aunty tinggalkan je kereta sorong tu dekat tengah jalan, terus lari balik rumah. Dan esok pagi-pagi barulah Aunty pergi ambil semula kereta sorong tu. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang ketiga. Macam mana anda rasa kan? Kesian Aunty kena tolak kereta sorang-sorang sambil menangis ya. Okey, jadinya untuk cerita yang terakhir pada malam ni, kita terus dengan kisah yang terakhir. Okey, baiklah, sampailah kita ke kisah yang terakhir pada malam ni. Untuk kisah yang terakhir ni, dia lebih pada misteri lah, misteri. Dia tak apa-apa seram, tapi dia misteri. Jadinya, tanpa membuang masa, kita terus ke kisah yang terakhir pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saja saya nak ceritakan sikit pengalaman saya lah berjumpa dengan makhluk misteri. Dan saya pun sebenarnya tak pastilah adakah makhluk tersebut makhluk nyata ataupun jelmaan jin, iblis ataupun syaitan ni. Ceritanya masa saya budak-budak dalam tahun 90-an dululah. Ada satu petang tu kawan saya ajak pergi mancing dekat sungai dekat ujung kampung kita orang. Dan sungai tu pula bersepadan dengan hutan. Walaupun kami ni tahu pot mancing kat situ agak menyeramkan, tapi kami suka mancing kat situ.
Sebabnya lubuk dekat situ punyalah banyak ikan. Lagi-lagi pula ikan baung. Jadinya bila dah plan, kita orang pun on. Semua pun on lah. Kami berdua on lah. Bukannya semua. Kami berdua lah Kami berdua pun on. Dan kami pun bergerak lah daripada rumah ni pukul 4 petang. Sampai dekat sana lebih kurang dalam pukul 5. Dekat 5 lebih jugalah. Dan kalau pukul 5 petang dekat dalam hutan ni, biasanya dia punya gelap. Dia lain macam tau. Dah macam pukul 6 petang. Dan kebetulan sampai-sampai je dekat situ, hujan pun turun. Tak pedulikan hujan waktu tu. Terus kita orang campak umpan sambil bersila dekat atas pasir dekat tebing sungai tu. Dan seberang sungai yang kami mancing tu ada gua batu kapur. Dan kami boleh dengar lah bunyi suara kambing gua tu tak berhenti-henti mengembek. Mungkinlah kesejukan agaknya kena hujan. Dan hari pun makin gelap. Cuaca pula makin sejuk. Dan ikan pula waktu ni makin galak tau menyambar umpan yang kami campak tu. Lepas seekor naik ikan baung ni. Kadang-kadang temperas. Dan sesekali dapatlah ikan sisik. Dan suasana masa tu memang agak bising jugalah. Dengan bunyi-bunyi alam. Dengan suara kambing hutan lah. Dengan bunyi burung wak-wak duk mengawan kat paya sebelah tu lah. Dengan bunyi suara burung tukang nak masuk tidur lah. Dengan monyet duk bergaduh berebut buah kelisa kat sebelah sungai tu lah. Pendek katalah waktu tu suasana waktu tu kat situ memang boleh kata hiruk pikuk jugalah suasana senja masa tu. Dan kami pula sibuk je duk karau baung waktu tu kan. Dan ikan-ikan tu pun macam kelaparan sangat tau. Tak henti-henti tarik umpan kami tu. Tengah syok-syok kita orang ni duk tarik-tarik ikan tu kan. Tiba-tiba ada sesuatu melibas dekat atas air depan kami. Macam tu kan. Ush. Ikan apa ni besar sangat ni? Dan jarak antara saya dengan makhluk yang melibas tu lebih kurang 3 meter je tau. Dan makhluk tu yang saya nampak lah, makhluk tu dia macam bersisik. Sebesar macam sisik dia satu sisik tu besar macam 3 jari tau. Dengan warna sisik merah berkilauan putih. Dan macam sisik ikan kelah dah saya nampak. Dan agakkan saya lah, badan dia tu sebesar kebau jantan dewasa tau. Punyalah besar. Hanya sempat nampak sisik dia je. Tak nampak badan keseluruhan dia. Tak tahulah rupa makhluk tu macam mana sebenarnya. Dan sebenarnya waktu tu dah masuk waktu maghrib pun. Walaupun kami ni terkejut disegah makhluk misteri tu, kami tetap juga terus memancing tau. Yalah, masa tu kan ikan tengah galak makan umpan apa semua kan. Tak menang tangan kami dibuat ni melayan tarikan ikan ni apa semua. Walaupun begitu, kami ni masih tertanya-tanya tau sesama sendiri. Apa benda tadi tu? Apa benda ikan yang besar sangat macam tu? Lagipun ikan besar-besar macam tu, mana mungkin boleh hidup dalam sungai yang besar dia tu dalam 3 depa orang dewasa tau. Dan dalam dia pula cuma paras-paras peha kita orang je. Dan kami berdua ni langsung tak bercakap tau. Terus pancing. Dan time ni hujan pun dah berhenti. Selepas 10 minit macam tu, tiba-tiba kan umpan kami ni langsung tak disentuh ikan tau. Lepas tu baru kami perasan, semenjak kemunculan makhluk tadi tu, suasana yang bising dengan hiruk pikuk sebelum ni dah tak ada dah. Senyap je. Suara kambing, bunyi burung dengan bunyi monyet tadi hilang. Senyap macam tu je. Dan suasana waktu ni betul-betul sunyi. Timbul pula waktu ni kan. Dah rasa macam lain macam dah. Dah rasa macam seram je. Saya pun cakap kat kawan saya. Man. Kau perasan tak, Man? Perasan juga, weh. Perasan. Senyap semacam je kan? Dah lah, jom kita gerak lah. Jomlah, weh, kita gerak. Aku dah rasa lain macam je ni. Bulu roma pun dah meremang dah ni. Dan kami pun apa lagi, teruslah kemas cepat-cepat, terus balik. Dan sampai dekat rumah, saya pun tanyalah dekat orang tua-tua kampung ni pasal makhluk yang saya jumpa maghrib tadi. Dan kata mereka, itu adalah jelmaan hantu air. Lain kali kalau dah maghrib, cepat-cepat balik. Jangan kau duduk tercongok kat situ je. Nasib baiklah tak dikokaknya saya kan. Jadinya semenjak daripada itu, sampailah sekarang ni, saya belum berani lagi pergi memancing dekat tempat tu semula. Betul ke tidak? Itu hantu air? Wallahualam bisawab. Dan terima kasih. Dan ini adalah kisah seram Malaysia pada malam ni. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang KSM sampaikan lah. Okey, baiklah sebelum kita akhiri kisah seram Malaysia pada hari ini, kita letak disclaimer dulu. Semua kisah-kisah yang saya ceritakan dekat sini pada hari ini, anda anggaplah sebagai satu hiburan sahaja. Jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut ya.
Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai, dan terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat satu pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Dan saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much for your support. See you next video guys. Take care and God bless you.